Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam. Boleh, Boleh. Ibu. Berapa orang tu? 3 orang. Aduh, sedih. Apa khabar? Sabur Hamidah. Sihat. Wawa, apa khabar? Oh, mic dia rosak, cikgu. Oh, mic dia rosak. Khabar baik, Alhamdulillah. Ain. Apa khabar, Ain? Oh, baik cikgu. Kelas yang hari Sabtu hari tu saya tak boleh nak upload sebab tak ada suara. Tapi saya tunggu apa, Aida pun dia tak bagi pun jadi setakat ni tak ada rakaman tu. Sebab saya dah check the whole daripada mula sampai habis suara saya tak ada. Suara pelajar boleh dengar, suara saya tak keluar. Sebab saya lupa nak on dekat saya punya sistem tu. Tapi masa kita kelas biasa tu tak ada masalah. Maksud saya masa saya recording saya tu, saya tutup suara saya. Okey, tapi tak apa. Untuk hari ni saya akan masukkan, lama kita tak belajar math. Jadi hari ni kita belajar maths. Kita akan start balik. Um, Harap ada buku teks lah. Kita pakai buku teks dulu buat masa sekarang. Okey, ada? Nampak? Bab 9 kebarangkalian peristiwa bergabung. Nampak. Okey. Baik. So hari ni saya akan masuk bab 9 kebarangkalian peristiwa bergabung, yang mana ini adalah satu tajuk yang boleh tahan juga, panjang juga. Jadi kita macam mana pun kena buat jugalah sebab saya tengok report daripada guru-guru lain. Form 4 banyak cikgu lain dah habis lah. Habis lah. Ada yang dah bab terakhir, ada yang habis, banyak dah habis. Kita ada 2 bab lagi. Peristiwa bergabung dan lagi bab 9 dengan bab 10 ada 2 bab lagi. Tapi tak apa, no problem. Pelan-pelan kita pergi. Nak pergi cepat-cepat pun kan. Nak pergi mana kan? Baik, peristiwa 91 peristiwa bergabung. Baik, kita akan lihat apa dia peristiwa bergabung. Okey, peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Sebagai contoh, kesudahan yang mungkin bagi dua orang murid bermain gunting batu kertas. Uh, Apabila dua orang murid, okey, bila ada dua orang je orang kan, dia main benda ni, gunting batu kertas ni, dah tentulah jawapan dia ada dua je lah. Sama ada gunting batu. Ada dua pelajar, seorang, murid yang ini dengan murid yang ini. Murid yang ini dapat gunting, murid ini dapat batu. Murid ni dapat gunting, murid yang lain-lain lah. Okay, seorang akan dapat gunting, seorang lagi akan dapat batu. Seorang dapat gunting, seorang lagi dapat kertas. Sama kadang-kadang seorang-seorang dapat, dua-dua dapat gunting. Hak ni pun gunting, hak tu pun gunting. Okey. Jadi peristiwa bergabung boleh terhasil daripada satu atau lebih eksperimen. Okey, maknanya kita boleh, sebab ada dua orang tadi, boleh bergabung lah. Peristiwa bergabung boleh terhasil daripada satu atau dua. Tak apa, no problem. Kalau awak ingat, saya pernah share video cikgu-cikgu sebelum ni. Dia ada siap bawa gunting dia apa semua. Okey, saya harap awak dapat sikit lah apa apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, tak apa, kita pergi kepada ni. Jumlah kesudahan yang mungkin ialah 6. Okey, apa maksud dia? Jumlah bilangan kesudahan yang mungkin ialah 6. Dia sebenarnya macam ni Tiga ni, tiga ni adalah bahan tadi. Ada gunting, batu, kertas. Gunting, batu, kertas. Dua ni ada dua orang, dua murid. Okey. Jadi jawapan dia 6 kenapa? Maksud 6 ni adalah ni je jawapan dia, takkan ada jawapan lain. Ataupun saya kata macam ni lah. Kalaulah Ain main main benda ni dengan Sabur Hamidah, kan? Gunting batu kertas ni, maknanya kalau awak main ni, awak akan ada dua je jawapan awak. Sama ada takkan dapat benda lain. Awak akan bagi gunting, batu atau kertas saja. Maknanya set yang ada ni daripada sini sampai sini dan sini.
ini adalah sampel jawapan awak. Takkan keluar pada yang ni. Maknanya siapa-siapa main sekarang, kata saya suruh Ain dengan Sabah Hamidah buat awesome sekarang. Okay, kalau mereka main awesome sekarang, Ain akan ada 3 pilihan. Gunting, batu, kertas. Dia mungkin pilih satu. Mana-mana saya tak tahu. Sabah Hamidah pun sama. Ada 3 pilihan. Dia ada sama ada gunting, batu atau kertas. Jadi bila dia main, apa tu, apa? Tentulah kan. Yang ni kertas, ni gunting kan. Gunting menang. Jadi bila awak main ni, jawapan awak tak boleh keluar benda ni. So kita ada berapa set? Kita ada satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lebih ni. Sekejap. Ya, jawab apa ni? Okey, contoh kesudahan yang mungkin bagi dua orang mungkin. Oh, yelah. Yang tu tak kira lah. Yang sama. Haris. Saya pergi kira semua kan. Yang mana gunting batu. Sekejap, saya potong. Gunting batu, batu gunting tak kira sebab dia sama. Macam ni. Gunting batu dengan batu gunting. Kan dia sama kan? Jadi kita tak kira, kita kira sekali je. Okey. Jadi gunting kertas samalah. Gunting kertas, kertas gunting tak kira dah lah. Okey, sekejap. Ni kita tak kira dah. Dia kena tunjuk dekat awak ni. Okay, kita kira yang ni. Gunting batu, gunting kertas. Gunting. Okey. Batu gunting tak payah. Batu kertas kira. Batu, kertas gunting. Ada dah. Kertas batu. Ada dah. Kertas kira. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalian buat betul lah. Maksud saya tadi, yang mana dah sama tu dia tak ulang balik. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okey nah. Alright. Satu kita dapat jawapan dia 6. Kenapa kita dapat jawapan 6? Sebab inilah. Okey. Jadi dia memang macam tu. Secara generalisasi, bilangan sampel adalah bilangan A darab bilangan B. A dan B tu maksudnya peristiwa yang berlaku lah. Peristiwa 1 dan peristiwa 2. Nampak ni. Kesudahan nampak ni. NA ni adalah bilangan peristiwa untuk A. B ni untuk B. Apa-apalah peristiwa yang kita buat. Bukan main awesome je, macam-macam benda lagi. A peristiwa bergabung. Contoh yang ni. Kita tengok contoh yang pertama. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. 5 keping kad berlabel dengan huruf T, E, K, U, N dimasukkan ke dalam sebuah kotak. 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak, satu demi satu tanpa pulang. Maksudnya uh, dia ambil tangan dia buat keluar kad. Tanpa pulangan ni maksudnya dia tak masukkan balik kad tadi. Dia ambil buat keluar, ambil buat keluar, ambil buat keluar. Okey. Jadi 2 keping shilling di lambung. Okey, yang pertama yang A dulu. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. 5 keping kad berlabel dengan huruf tekun dimasukkan ke dalam kotak. 2 keping kad. Maksudnya bila 2 keping kad, awak akan dapati jawapan dia. Kita ada huruf T, E, K, U, N. Bila dia keluarkan 2 kad, sama ada T, E boleh, T, E boleh, T, K boleh, T, U boleh. Awak kena senaraikan semua. Maknanya awak senaraikan semua kemungkinan yang berlaku. Maknanya apa? Maknanya kalau ada seorang lagi, siapa-siapa pun, kalau awak panggil, awak jumpa tepi jalan, awak panggil dia, tolong masuk tangan awak dalam kotak ni, ambil. Jawapan dia tu kita tahu dah, mesti dalam lingkungan ni, takkan keluar lain. Kita sedang menyenaraikan sampel semua jawapan. Awak faham saya cakap apa? Tolong raise your hand.
Kita ni tengah buat apa tahu? Kita tengah menyenaraikan sampel, semua sampel yang ada. T, E, E, T, E, K, Q, U, E, N. Mula dia start dengan T, lepas tu dia ambil huruf yang lepas tu. E, lepas tu K, U, lepas tu N. Lepas tu dia start dengan E pula. E, dia start dengan T, dia start dengan K. Dia susunan macam itulah. Okay? Dia start dengan E, dia ambil semua huruf balik. T, K, U, N. Huruf E tak boleh lah. Sebab dia dah ambil. Kan? Dia dah keluarkan E tadi kan? So, E tu dah tak ada lah dalam tu. Sama juga huruf bila dia masuk, dia dapat huruf K. K. Bila dia dapat huruf K, yang kemungkinan lain dia lepas tu dia boleh dapat huruf T boleh, E boleh, U boleh, N boleh. Tapi nak dapat K balik tak boleh lah. Huruf yang dia dah keluarkan tak boleh dah. Contoh dia dah ambil K kan. Tak adalah awak kat sini jawapan awak ada K, K tak ada lah. Takkan jumpa lah jawapan K, K. Okey. Lepas tu kata dia dapat U pula. Dia senaraikan semua. Kalau U apa jadi? U, U, E, U, K, U, N. Lepas tu dia start dengan N pula, huruf last, N. Dia start balik dengan huruf pertama dia T. N, T, lepas tu N, E, lepas tu N, K, lepas tu N, U. Jadi semua huruf ini adalah huruf yang ada dalam kotak tu. Takkan okey tak? Faham tak saya cakap apa? Kita Okey. sedang Faham tak? alright, kita menyenaraikan semua sampel. Maknanya kalau kita panggil siapa-siapa datang, ambil dalam sampel tu, ambil dua kad tu, jawapan dia mesti dia ada dalam tu. Yang kita senaraikan tu. Yang kita senaraikan tu. Jadi dia tak boleh keluar pada tu. Dia tak akan dapat huruf lain. Dia tak akan dapat huruf X ke, untuk Y ke. Dia tak akan dapat. Okay, dia akan dapat huruf tu. Yang kita senaraikan tu adalah senarai sampel yang ada. Okay, jadi penting untuk kita dapat tahu senarai sampel semua. Barulah awak boleh, kalau awak ada terlepas ke something, tu masalah. Jadi pastikan awak boleh senaraikan semua yang ada. Okay, katalah soalan B, 2 keping shilling di lambung. A mewakili angka, G mewakili gambar. Angka dan gambar. Bila dia baling shilling, shilling ada shilling kat sini. Bila dia baling shilling, sama ada awak dapat angka ataupun gambar. Jadi, ni senarai yang mungkin. Sebab dia kata 2 kali. Bukan 2 keping shilling. Bukan baling 2 kali, 2 keping shilling. Maksudnya, ada 2 keping. Shilling yang pertama dia baling, mungkin dapat angka. Shilling kedua dia baling, sekali lagi, mungkin dapat angka lagi. Okay. Jadi, dia senaraikanlah angka, gambar, gambar, angka, gambar, gambar. Boleh tak dapat dua-dua gambar? Boleh. Boleh tak dapat gambar dulu betul angka? Boleh. Boleh tak dapat angka tu gambar? Boleh. Boleh tak dapat angka dua-dua? Boleh. Okey. Yang semua ni 4 ni boleh. Lain pada tu tak boleh. Okey. Tolong raise your hand kalau okey. Okey, terima kasih. Okey, baik kita tengok jawapan-jawapan kat sini. Alright, kita cuba kita tengok agak-agak apa jawapan dia. Baik, 2 buah buku dipilih. Okay, 2 buah buku dipilih secara rawak daripada sebuah rak buku yang mengandungi 2 buah buku sejarah. Ada sejarah. Ada 2 buku sejarah, 2 buku sejarah, sebuah buku geografi dan sebuah buku matematik. Okey. Jadi apa ruang sampel? Maknanya dia kata 2 buku dipilih. Okey, baik. Saya buat jawapan kat bawah ni. Ada tak? Tepi ni. Sini. Jadi buku yang ada apa? Sejarah ada 2. Sejarah 1. Kita kena tulis macam tu lah. Sejarah 1, sejarah 2. Boleh faham tu? Sebab dia kata ada 2 buku. 2 buah buku dipilih. Awak ada buku teks tak sekarang? Ain? Wan? Ada. Ada. Buku teks muka surat berapa ni? Praktis Kendiri 9.1A. Lama terpadam. Muka surat berapa saja saya nak tahu muka surat berapa tu baru betul yang awak buka ke tak? 245. 200? 45. 245. So awak betul lah ada buku teks. Dia boleh cakap muka surat berapa. Yang lain tu buka betul ke tu? Ada buku teks tak? Betul. Betul lah 245. So praktis kena 9.1A.
Okey. Tulis ruang sampel bagi peristiwa berikut. Okey, saya dah baca dari soalan. So kita ada 2 buku sejarah. Awak tengok tu dia kata apa? Yang mengandungi 2 buku sejarah. Ni kat sini. 2 buku sejarah. Jadi saya tulis balik kat sini. Sebuah buku geografi. Jadi saya pakai pen color ni untuk buku geografi. Okey. Lepas tu dia kata sebuah buku matematik. Katalah saya pakai color hitam pula. Buku matematik. Okey. So ini adalah 4 buku yang ada lah. 2 buku dipilih. Lepas tu dia kata pilih 2 buku. 2 buku dipilih. Alright. Jadi kita nak senaraikan sampel dia. Okey. Maksudnya saya nak senaraikan sampel ni. Maksudnya saya nak pakai sampel saya sekarang. Siapa pakai pen merah. So, boleh tak saya masuk tangan saya? Okey. Saya masuk tangan saya. Saya dapat buku sejarah dulu. Boleh tak? Boleh lah. Apa tak boleh pula kan? Boleh tak? Sejarah 1. Boleh. Sejarah 2. Boleh tak lepas tu saya dapat sejarah 2? Boleh lah kan? Lagi saya buat lagi. Sejarah 1. Awak buat senang lah. Awak ambil yang mula-mula dulu. Lepas tu awak letak yang sebelah ada S2. Lepas tu awak buat G pula. S1, G. Lepas tu S1, apa pula? Apa pula? S1, M. 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 Okey. Macam tu. Kita susun macam tu je semua. Baru kita tak terlepas. Lepas tu awak start pula dengan yang kedua. Saya ambil pen color ni pula. Awak start dengan S2 pula. Awak start dengan S2 pula. S2. Okay, S2 lepas tu apa kita nak start mula-mula? G. Start yang mula-mula dulu ni, yang ni. S1. Sebab S1 tu buku lain. Buku sejarah satu lagi, betul lah? Lepas tu? S2? G G. lah. Okay, G. Lepas tu S2? M. M. Okay. Penting ni, awak tengok saya buat merah dengan hijau tu. Kita tak mau ada yang terlepas. Kita dapati dia ada 3-3. Okay. Lepas tu saya pakai pen warna lagi, warna oranye pula. Okay, katalah kita dapat G pula. Okay, katalah saya dapat G pula. Okay, saya dah selesai yang tu, saya dapat G pula. Kalau saya buat G, saya nak mula dengan apa? G, S1. S1. Okay. Lepas tu, G, S2. S2. Lepas tu, G, M. GM. Tak boleh, GG tak boleh. GM. Okay. Lepas tu, kita mula dengan M pula. Kita dah habis kan? Kita mula dengan M. Saya pakai color hitam. Okay. Saya mula dengan M. M, S, S1. S1. 1. M, S, S2. 2. 2. M, G. G. Tu habislah. MM tak boleh lah. Okey, sebab awak dah keluar buku mat, takkan nak keluar buku mat lagi sekali. Okey, habis lagi pun dia satu je. Okey, jadi inilah jawapannya. Boleh faham? Inilah senarai sampel kita. So, cara kita menyenaraikan sampel. Okey ke tak okey? Faham ke tak faham tu? Faham. Okey, baik. Terima kasih yang kata faham. Yang lain tu okey. Tolong raise your hand. Wawa dah raise your hand dah. Okey, baik. Oi, baru masuk Ramai dah ada dah tu, 6 orang. Okey, baik. Saya teruskan lagi. Kita dah selesai dah soalan nombor 1, nombor 2. Saya bagi awak 2 minit. Bagi tak saya tunggu jawapan daripada awak sekarang. Tu, nampak masa kat atas tu? Nampak tak? Ada yang klik-klik tu kan? Saya bagi awak 2 minit sekarang. Cuba buat. Bagi tahu saya jawapan nombor 2.
Welcome Atirah. Buat saat latihan. Nombor 2. Okey, habis dah masa tu. Baik, tolong bagi tahu saya tanya seorang dulu. Ain, berdua jawapan dia apa? Lelaki, lelaki. Lelaki perempuan. Perempuan lelaki. Perempuan perempuan. Ui, okey betul lah tu Sebab kita bila jantina anak bagi keluarga yang ni 2 orang anak, jantina ni kita boleh faham maksud jantina adalah sama ada anak tu lelaki ataupun perempuan lah. Okey, sama lelaki ataupun perempuan. Dan bila dia kata kalau satu keluarga tu ada 2 orang anak, siapa-siapa pun, kalau dia ada 2 orang je anak dia, kemungkinan anak dia kita boleh kata ada dua-dua orang lelaki ataupun seorang lelaki, seorang perempuan, ataupun kita boleh kata anak dia mungkin perempuan dua-dua, okey, ataupun perempuan lelaki. Okey. So, sama ada anak dia lelaki, lelaki perempuan, perempuan perempuan ataupun perempuan lelaki. Ini sahaja set sampel yang ada. Siapa-siapa pun kalau awak kenal siapa-siapa ataupun awak sendiri kalau ada dua orang ada. Siapa dah antara awak ni 2 orang adik-beradik? Ada ke? Ada 2 orang je adik-beradik? Tak ada? Tak ada tu semua orang senyap. Tak ada. Kalau ada 2 orang, siapa-siapa awak kenal, ada 2 orang je adik-beradik, jadi kemungkinan yang kita dapat sampel kita yang ini saja. Sama ada dua-dua lelaki ataupun lelaki perempuan ataupun perempuan perempuan ataupun perempuan lelaki. Takkan ada yang lain. Okey, ini adalah senarai sampel yang kita buat. Sebab tu kita penting kita menjadikan sampel ni untuk kita boleh buat prediction ataupun kebarangkalian apa-apa yang kita nak kira lah. Okey, jadi ini adalah jawapan untuk nombor 2. Baik, nombor 3. Saya bagi awak 2 minit lagi untuk kira nombor 3 pula. Sebiji dadu adil dan sekeping shilling adil dilambung secara serentak. Cuba buat.
Okey, baik. Saya nak tanya siapa pula ni? Humairah. Agak-agak awak nombor 3 ni jawapan dia apa? Sebiji dadu adil dan sekeping siling adil dilambung secara serentak. Jadi apakah sampel yang jawapan kita boleh dapat? Humairah. Boleh Humairah? Humairah. Humairah ada tak kat situ? Wan lah, Wan. Wan. Ya. Oh, tu dia. Wawa terus dia type jawapan. Wan, dapat tak jawapan? Sebiji dadu Dapat adil. kot. Ha? Dapat kot. Dapat. Apa jawapan dia? Hmm, 1A, 1A. Lagi? 2A, 2A. 2A, Okey. 3A. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Lagi? 1G, 1G. 2G, 2G. 3G, 3G. 4G, 4G. 5G, 6G. Okey, ini adalah nombor 3 punya jawapan. Dari nombor 4, awak buat sendiri lah nombor 4. Lebih kurang tu je lah. Okey, saya nak teruskan ke peristiwa bersandar dan tak bersandar. Okey, apa dia? Okey, tengok ni, dia kata kat tepi tu. Peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. B tak pengaruhi A tak pengaruh B. Okey? Okey, jadi kalau awak tengok, awak baca yang ni, tak apalah, saya rasa baik kita tengok pada contoh ni. Tengok contoh kita boleh dapat faham lah apa dia. Tengok contoh tu. Kenal pasti sama ada peristiwa. Kita nak tahu ni peristiwa bersandar tak bersandar je. Okey, jawapan awak bagi tahu bersandar ke tak bersandar. Itu saja. Kenal pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar dan berikan justifikasi anda. AA. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil di lambung 2 kali. Okey, sekarang ni kalau kita faham mendapat angka sebanyak 2 kali tu, maksudnya angka AA lah. Apabila sekeping shilling dilambung 2 kali. Sekeping shilling dilambung 2 kali. Maknanya kalau kita tengok balik kat sini, bila dia baling yang pertama kali dia baling apa dia dapat, dia tak mempengaruhi yang kedua. Maksudnya dari segi kebarangkalian. Apakah kebarangkalian dia balingan dia yang pertama? Ish, terputus ke tu? Putus ke tu? Kan, putus kan? Okey, saya nak tanya awak. Apa dia bila nak baling shilling, kebarangkalian dia nak dapat angka atau gambar apa dia? Angka atau gambar? Ni kita kata shilling yang pertama. Awak bayangkan sekarang. Shilling awak yang pertama. Awak akan dapat angka atau gambar? Soalan dia adalah, berapa kebarangkalian awak nak dapat angka atau gambar? Jawapannya adalah 1/2, setengah, betul tak? Sama ada separuh peluang awak dapat angka, separuh peluang lain awak dapat gambar, betul? Betul tak? Tolong raise your hand ataupun tolong jawab.
Bila awak nak baling shilling, peluang awak nak dapat angka ataupun gambar adalah 50-50 kita panggil. 50-50 tu separuh lah. 0.5 ataupun 1/2 ataupun 50% bila awak baling shilling. Angka ataupun gambar. Bila awak baling kali kedua awak dapat jawapan kan. Betul, tak kisahlah awak dapat apa pun. Bila awak nak baling kedua, kali kedua awak nak baling, berapakah probability ataupun kebarangkalian awak nak dapat angka atau gambar? Kailah jawab. Kali kedua, bila awak nak baling. Kali pertama awak ada shilling. Mana shilling saya kat sini? Ada tak? Tu kat mana saya letak shilling? Bila awak baling shilling kali pertama, kebarangkalian adalah 1/2. Okey, dapat jawapan. Tak apalah, dapatlah berapa pun. Kali kedua awak nak baling shilling, sebab dia kata baling 2 kali. Bila awak nak baling kali kedua, berapa kebarangkalian nak dapat angka atau gambar? Jawablah, salah Itu pula apa? kedua. Apa dia? 50-50 juga. Bagus tu. Okey. Maknanya, yang lain tak mau jawab siapa? Awak ni macam nak, tak apa tu, nak bagi saya cakap seorang-seorang je. Ada sedih macam ni. Okey, baik macam ni Bila awak baling kali pertama, dapat kebarangkalian 50-50. Kali kedua awak nak baling pun sebenarnya sama. Kebarangkalian masih 50-50. Kalau kebarangkalian tu tak berubah, maknanya dia tak bersandar lah. Awak faham maksud saya? Dia tak bersandar sebab kebarangkalian tu, peluang tu masih sama. 50-50 juga. Okey? Soalan B. Soalan B. Ada jawapan kat sini ada kan? Ni. Peristiwa tak bersandar kerana kebarangkalian mendapatkan angka dalam lambungan shilling pertama tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling kedua. Itulah maksud dia. Maksud dia kalau bila awak baling yang pertama, yang kedua bila awak baling tu dia tak efek. Kebarangkalian awak masih sama. Kebarangkalian awak masih tetap 50-50. Jadi dia tak ada kena-mengena. A dengan B tak ada kena-mengena. Okey, katalah B. Mendapat angka dalam lambungan shilling adil. Sebab bila kita lambung shilling, kita akan dapat angka ataupun gambar. Dia kata apa? Mendapat angka dalam lambungan shilling adil. Dia sebut shilling adil tu bukan apa. Shilling ni kadang-kadang yang shilling lama yang bengkok tu dia tak kira tak adil lah. Awak baling asyik dapat belah tu je. So adil. Okay, jadi bila dia adil dia 50-50 lah. Okay, dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Dadu pun dia sebut adil. Dadu tak boleh sengit. Okay, baru kebarangkalian tu betul. Okay, nombor 4 dalam lambungan dadu adil. So kalau kes ni jawapan saya adalah dia tidak bersandar sebab satu baling shilling, satu lagi baling dadu. Okey. Jadi kat sini B peristiwa tak bersandar. Okey. Kerana kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling adil tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat nombor. Maksudnya dia baling shilling, kebarangkalian dengan kebarangkalian dia baling dadu tak ada kena-mengena. So dia tidak bersandar. Awak faham bersandar ni apa dia? Awak bersandar pada sesuatu, sandarkan pada kenangan kan. Sandar. Kalau dia tak bersandar tu dia tak mengharapkan lah sandar. Dia menyandar ni awak mengharap kalau dia pergi awak pun jatuh. So bersandar ni menunjukkan bersandar ni menunjukkan bahawa kebarangkalian dia boleh berubah. Contoh C jawapan dia peristiwa bersandar. Okey, dia bagi kita tengok jawapan dulu. Kenapa jawapan dia bersandar? Mendapat dua batang pen yang berwarna sama apabila dua batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi tiga batang pen merah, dua batang pen biru tanpa pemulangan. Okey, yang ni dia kata bersandar. Okey, kenapa dia bersandar? Dia macam ni sebab apa? Sebab bila dia keluarkan pen dia berapa? Soalan dia. Tiga batang pen, tu ada gambar kan? Tiga batang pen merah, dua batang pen biru. Ni gambar kat sini. Tiga batang pen merah, dua batang pen biru. Ada gambar kat situ. Okay, dia kata apa? Dia nak dapatkan dua batang pen yang warna sama. Okey, bila dia keluarkan. Soalan dia bersandar ke tak bersandar? Jawapan dia bersandar sebab apa tahu? Sebab bila dia masukkan tangan dia kocok, dia ambil satu pen. Saya nak tanya awak, apakah kebarangkalian mendapat pen yang pertama? Color biru. Apakah kebarangkalian nak dapat pen warna biru? 2/5. 2/5.
Okey. Sebab dia kata mendapat dua batang pen berwarna sama. Maksudnya sekali lagi pun kena biru lah. Okey. Apakah kebarangkalian mendapat pen biru lagi sekali? 1/4. 1/4. Awak tengok, awak faham tak? Dia dah kebarangkalian tadi berubah. Tadi 2/5, sekarang 1/4. Bila maksudnya dia bersandar lah. Sebab satu dah keluar, kebarangkalian tu kena kira balik. Tu dia bersandar. Okey? Awak faham maksud dia? Faham. Okey, kita tengok C ni. Peristiwa bersandar kerana kebarangkalian mendapat pen merah yang pertama. Ni dia kata, dia cerita pasal pen merah, saya cerita pen biru, sama lah. Sebab dia kata nak pen warna sama kan. Dia kata kebarangkalian mendapat pen warna merah yang pertama akan mempengaruhi kebarangkalian mendapat pen merah yang kedua. Maknanya, bila awak dapat pen merah yang pertama nak buat keluar, kali kedua awak nak dapatkan pen merah tu, kebarangkalian dia berubah dah. Awak dah keluarkan satu merah. Jadi ni, yang pertama tadi 1/5. Bukan, 3/5. Bila pen merah dah keluar kan, tinggal 2 je. Jadi 2/4 ataupun 1/2. Boleh? D. Boleh. Mendapat dua keping kad yang berhuruf sama apabila dua keping kad dipilih secara rawak daripada kad berlabel dengan huruf B, A, I, K satu demi satu dengan pemulangan. Apa maksud dengan pemulangan? Maksudnya dengan pemulangan, yang tadi kita belajar tadi, mula-mula tadi, dia ambil, dia tak pulang balik. Sekarang ni dia letak balik. Okey, awak faham tak? Bila awak ambil huruf ada B, A, I, K, huruf baik, B, A, I, K. Awak masuk tangan awak dalam tu, awak pejam mata. Huruf yang awak akan dapat adalah huruf B atau huruf A, huruf I, huruf K. Ada 4 huruf. Okey, awak pun pejam mata, awak pun cabut. Awak pun tak tahu huruf apa awak dapat. Mungkin huruf B, mungkin huruf A, mungkin huruf I, mungkin huruf K. Okey, jadi soalan dia, dia kata bila dia pulang balik, apa huruf yang awak dapat tadi, awak masuk balik. Kata awak angkat mula-mula tadi, awak dapat huruf K. Okey, awak masuk balik untuk buat kali kedua punya. Kali kedua, K tadi awak dah masuk balik. Maknanya dia jadi sama balik. Kebarangkalian dia jadi sama balik. Awak faham maksud saya? Sebab awak masukkan balik. Awak faham maksud saya ke apa? Jadi dia tak bersandar lah. Sebab dia start balik. Okey, peristiwa tak bersandar kerana kebarangkalian kad pertama yang dipilih tidak mempengaruhi kebarangkalian kad kedua dipilih. Maksudnya, apa awak dapat, yang pertama K, dia tak mempengaruhi dah yang kedua. Okey, sebab awak masuk balik kad tu, awak start balik. Dia tak mempengaruhi lah yang kali kedua. Awak faham tak? Ya, main ni. Macam ni hari ni. Faham. Boleh lah. Okey, baik. Cubalah, cuba. Cuba takat mana yang boleh lah. Saya pun tak paksa awak nak faham beria-ria gila-gila kan. Okey, mari kita tengok jawapan ni. Saya bagi awak masa untuk baca nombor 1. Baca nombor 1, saya tu saya tanya soal-soal. Sebab jawapan dia sama ada bagi tahu peristiwa tu bersandar tak bersandar je. Okey, bagi tahu je peristiwa tu bersandar ke tak bersandar. Saya tak mau cerita apa. Awak bagi tahu bersandar ke tak bersandar. Saya tanya lagi siapa-siapa. Jawapan salah pun tak apa. No problem. Tengok buku nilam jap. Apa ada kat buku nilam ni? Bagi awak buat latihan sekejap lagi. Alah, sikit je. Nak buat lebih-lebih tak boleh dah ni. Oh, dah siap dah. Okey. So, Wawa. Wawa bagi tahu saya yang pertama nombor 1 tu jarum putaran roda bertuah. Putaran roda bertuah tu yang orang main tu lah, roda pusing-pusing tu kan. Berhenti pada sektor yang sama 2 kali berturut-turut. Peristiwa tu bersandar ke tak bersandar? Tak bersandar ya. Sebab apa? Bila awak pusing pertama kali dapat jawapan, awak nak pusing sekali lagi, dia macam start balik. So dia tak ada kaitan dengan yang mula-mula tadi. Okey. Saya tahu Wawa. Mic awak rosak. Okey, saya faham. Tu awak yang saya tahu selalu awak pun rajin balas saya cakap. Hari ni saya rasa kelas saya senyap sunyi sebab awak punya mic rosak lah. Sebab orang lain dia macam biasa lah. Dia tak mau kawan dengan saya. Kan?
Yang lain, yang nak kawan dengan saya selalu Wawa dengan Ain je. Yang lain, Hasanah masuk ah. Apa khabar Hasanah? Yang lain senyap je, tak mau kawan kan? Tak mau kawan dengan saya. Yang lain, tu bila Wawa punya mic rosak, memang saya rasa, terasa lah. Memang rasa cakap seorang-seorang lah. Okay, tak apa. Baik. Jadi jawapan dia tak bersandar. Tak bersandar sebab dia tak ada kaitan. Yang pertama, putaran roda pertama dengan putaran roda kedua tu tak ada kaitan. Okey. Yang kedua, pilihan dua orang murid lelaki daripada sekumpulan murid yang terdiri daripada 10 orang murid perempuan dan 14 orang murid lelaki secara rawak. Macam mana tu? Awak nak pilih dua orang murid lelaki. Lepas tu daripada ramai-ramai tu ada 10 orang murid perempuan. Lepas tu ada 14 murid lelaki. Okey, ada dalam tu ramai-ramai tapi awak pejam mata nak pilih dua orang lelaki lah. Maksudnya depan awak pergi kat pintu kelas lah contoh. Awak nak pilih dua orang lelaki. Contoh saya lah nak pergi masuk pergi kat Park Saintis, saya duduk kat pintu. So aku nak pilih dua lelaki ni. Saya tak tahu siapa dia ni. Okey, jadi uh, soalan dia adalah dia peristiwa bersandar ke tak bersandar bila saya buat pilihan tu. Siapa nak jawab? Nurul Hasanah boleh jawab tak? Baru masuk terkejut. Boleh jawab tak? Wan, Wan. Wawa juga yang jawab. Yang tak ada mic tu. Mic rosak tu. Wan, jawapan apa Wan? Ya. Bersandar. Okey, awak kenapa dia bersandar? Sebab murid lelaki dia lagi banyak daripada murid perempuan. Bukan macam tu jawapan dia. Kenapa dia bersandar? Sebab, okey, saya ulang balik. Nombor dua, jawapan dia memang bersandar. Saya sekarang ni kenapa jawapan dia bersandar. Kalau jawapan dia tak bersandar, kenapa jawapan dia tak bersandar? Okey, so jawapan dia bersandar. Okey, kenapa jawapan dia bersandar? Sebab, bila awak nak pilih orang lelaki, dalam tu ada berapa? 14. 14 orang lelaki, ada 10 orang perempuan. Maknanya ada 24 orang. So, kebarangkalian nak dapat lelaki berapa? 10? 14 per 24, betul? Lelaki ada 14. Jumlah dalam kelas tu 24, betul? Betul. Okey, jadi maknanya kebarangkalian pertama saya nak dapatkan seorang lelaki adalah kebarangkalian adalah 14 per 24. Okey, katalah saya dah pilih seorang lelaki. Apa akan jadi kebarangkalian kali kedua saya nak pilih? Lelaki dah tinggal 13. 13. Orang dalam tu dah tinggal 20. 23. Nampak tak perubahan kat sini? Jadi dia bersandar. Awak dah tarik satu yang tadi bom jatuh. Dia bersandar. Sebab tu dia punya kita tak bersandar ni, apa jadi kat belah sana kat sini tak ada efek. Contoh awak pusing roda tadi, kali pertama awak nak, katalah roda tu ada 10 sektor, awak nak roda kat satu je sektor kan. Awak nak pusing sektor tu, kebarangkalian nak dapat yang pertama tu 1/10. Betul tak? Awak nak dapat hadiah yang pertama, soalan nombor 1, jarum putaran roda bertuah tu. Jawapan yang pertama awak nak dapat tu 1/10 sebab awak pusing, dapat apa pun kita tak tahu. Tapi kebarangkalian awak nak dapat hadiah tu 1/10. Ish, kenapa dia asyik terus je ni? Okey. Saya ulang balik. Awak nak putar roda tu jadi 1/10. Lepas tu yang kali kedua awak nak pusing. Sebab dia kata awak boleh pusing 2 kali kan. Kali kedua awak nak pusing, kebarangkalian dia masih sama. 1/10 lagi. Okey, faham tak? Bila dia sama, dia tak bersandar. Dia masih 1/10. 1/10. Awak pusing lagi sekali pun 1/10. Jadi dia tak bersandar, dia tak ada harap, dia tak mengharap kejadian yang pertama. Tapi nombor dua, bila awak pilih lelaki tu masuk, awak punya kebarangkalian dalam tu dah berubah.
Sebab awak dah pilih satu, kebanyakan dalam tu dah berubah. Tadi mula-mula kebanyakan nak pilih lelaki 14/24. Betul awak nak pilih kali kedua, kebanyakan lelaki dah jadi 13/23. Okey, jadi itulah sebabnya yang kedua tu adalah peristiwa bersandar. Dia bersandar tu dia mengharap. Kalau berubah, tu berubah, dia pun berubah juga. Tu dia bersandar. Kalau yang nombor satu tadi tak bersandar, bila dia berubah, tak efek pun. Nombor dua awak punya kebanyakan sama. Awak nak pusing pun dia tetap 1/10. Awak faham maksud saya? Tolong raise your hand. Itu beza bersandar dengan tak bersandar. Baik, nombor tiga. Menjawab 3 soalan objektif yang mempunyai 4 pilihan jawapan masing-masing dengan betul sekira jawapan setiap soalan dipilih secara rawak. Okey. Ni selalu terjadi pada diri awak sendiri. Awak belajar jawab soalan objektif. Dia kata nak jawab 3 soalan. Okey, soalan dia adalah benda ni bersandar ke tak bersandar? Kalau awak jawapan Tak awak, saya nak tahu bersandar. kenapa. Ya Ain, awak kata tak. Tak. Okey, sebab apa? Sebab jawapan setiap soalan tu lain-lain. Ya, lebih kurang macam itulah. Ataupun soalan objektif selalu berapa ada soalan? Berapa soalan ada? 4. 4 jawapan. Betul? Ha. Berapa kebarangkalian nak betul? 1/4. 1/4. Bila awak jawab soalan kedua, kan? Berapa kebarangkalian untuk betul soalan jawapan? Masih 1/4 kan? Setiap Ya. soalan adalah 1/4, 1/4. Dia probability ataupun kebarangkalian dia berubah tak? Tak. Dia tak berubah kan? Jawab soalan nombor 1 pun 1/4. Peluang awak. Jawapan soalan nombor 2 awak nak jawab, peluang awak betul tetap 1/4. Sebab jawapan dia ada 1 daripada 4. Nombor 3, awak nak jawab masih lagi 1/4. Maknanya bila semuanya 1/4, 1/4, dia probability tak berubah, dia tak bersandar. Faham? Dia tak bersandar yang lain. Yang macam nombor 2 tadi dia berubah. Awak tarik orang lain ni, probability dalam tu berubah. So dia bersandar. Dia tak bersandar ni maknanya dia tak berubah. Probability dia sama je. Okey. Baik, nombor 4. Kotak P mengandungi 2 kepingkat berwarna merah dan 3 kepingkat yang berwarna... Jat, saya tak mau buat dah. Saya nak suruh awak buat pula. Nombor 4 dengan nombor 5 ni, saya nak awak buat kat buku latihan. 4 dengan nombor 5. Lepas tu awak buat muka surat 140 dalam buku nilam. Ada 2 je pun. Dengan 139. Bukan 5. 139 dengan 140. Ada buku nilam ni? Tolong jawab. Ada ke tak ada? Sebab Wawa tak ada nak jawab. Ada. Ada. Okay, terima kasih. Jadi, jadinya sekarang awak buat muka surat 139 dengan 140 je lah. Hari tu saya suruh buat 138, buat tak? 138. Buat tak? Buat tak? 138. Buat Buat. tak? Hari tu saya suruh buat kan. Hari ni awak buat 139, 140 dengan yang ni. Nombor 3 dengan nombor 4 dengan nombor 5. Atau awak buat je lah semua. Jawapannya senang je. Bersandar tak bersandar, bersandar tak bersandar. Kan? Buat je semua. 9.2A ni buat semua. Buat je semua. Jawapan dia saya dah bagi tadi. 1, 2, 3 dah bagi jawapan. 4 dengan 5 awak buat sendiri. Okey. Jadi kelas yang akan datang saya akan masuk yang ni lah. Rumus kebarangkalian peristiwa gabung yang ni. Saya akan masuk kelas yang akan datang. Esok lah tu. Dah lama pun esok. Esok saya akan ajar yang ni. Dan itu je lah hari ni. Okey. Boleh? Tolong raise your hand. Okey. Thank you. Dah lama tak tengok Nurul Hasanah. Nurul Hasanah okey ke? Sihat ke? Kenapa lama tak masuk kelas? Baru perasan hari ni. Ke selama ni masuk? Saya yang tak perasan. Tak boleh jawab. Mic rosak ke?
Okey, okey. Mic awak rosak ke tak mau cakap? Okeylah. Saya ingat takat tu dulu hari ni. Kita jumpa besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Terima kasihlah yang mana hadir hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun awak tak cakap ke apa, tak apalah. Janji awak datang masuk kelas saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya menghargai setiap usaha awak. Walaupun hanya buka handphone dan lihat kelas saya ni. Terima kasih banyak-banyak. Tapi tolonglah buat kerja rumah. So, takat tu dulu hari ni. Saya akan jumpa awak pada besok. So, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Putus ya?